Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita. Mudah-mudahan dengan hidayah dan umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, kita akan terus menjadi hamba yang beriman dan beramal pada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu tiba saatnya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Setiap hidup ni mempunyai tugasan, dan tugasan kita tidak akan ada rehat padanya melainkan apabila kita meninggal dunia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa, maknanya ada khabar daripada Allah bahawa Nabi menyempurnakan tugasannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini sempurna Islam, kata Allah. Kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Kami sempurnakan bagi kamu nikmat daripada kami, dan kami redha Islam sebagai agama. Itu satu endorsement daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi telah menyempurnakan amanahnya. Dan Allah Ta'ala menurunkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datangnya kemenangan daripada Allah, pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu lihat manusia masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna tugas dia, sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia kata apa? Dia adalah ajal Nabi, menceritakan tentang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda telah sempurna tugasnya dan akan dijemput kembali kepada Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebahagian daripada para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tazkiyah kepada mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bisyarah, berita gembira dengan syurga bagi mereka. Asyaratul mubasysyirin bil jannah, paling utama ialah 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kemudian sahabat-sahabat lain yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka berada di dalam syurga. Bahagialah bagi mereka, dan apabila mereka kembali kepada Allah, berada pada kedudukan yang baik dan mulia. Tinggal lagi kita yang tidak ada siapa yang boleh memberi satu jaminan atau satu tazkiyah bisyarah bahawa kita adalah penghuni syurga, melainkan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amanah dan tugasan yang Allah pikulkan dalam kehidupan ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu apabila kita kembali kepada Allah, Allah Azza wa Jalla merahmati kita dengan rahmatnya yang sangat luas, dan mengampuni kita dengan keampunan sesuai dengan sifatnya yang maha pengampun lagi maha pemaaf.
InsyaAllah pada pagi ini kita bincang babun fi inqiradi hadzal khalqi wa dzikrin nafkhi was-sa'qi wa kam bainan nafkhataini wa dzikri ba'tsal al-bashar wa dzikri ba'tsil bashar wan nar. Bab yang menceritakan tentang kemusnahan makhluk, musnahnya makhluk, dan tentang tiupan sangkakala serta kematian, serta jarak di antara dua tiupan sangkakala, dan cerita tentang pengumpulan manusia atau kebangkitan manusia dan pembangkitan mereka serta kisah neraka. Ia adalah pecahan bab ataupun kisah-kisah yang terhimpun dalam satu hadis yang panjang. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abdullah bin Amr, ditulis di sini daripada Abdullah bin Umar. Dalam asalnya disebut, memang dalam kitab yang asal Abdullah bin Umar, tetapi yang sebenar ialah dari Abdullah bin Amr, ditinggal waw. Maka pentahqiq kita ni menyatakan bahawa yang sebenar apabila dirujuk dalam riwayat Imam Muslim, maka riwayat ini datang daripada Abdullah bin Amr. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman. Hadis ni panjang, kita baca sedikit demi sedikit. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjal, dajjal akan keluar kepada umatku. Dajjal akan keluar kepada umatku. Zaman nak keluar tu semakin lama semakin hampir. Dia tidak semakin lama semakin jauh. Sebagaimana kiamat itu semakin lama semakin dekat. Maka Dajjal akan keluar pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayamkuthu 40, lalu dia tinggal, dia bersama mereka selama 40. Lalu Abdullah bin Amr berkata, saya tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tak tahu, kata dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan soal kisah Dajjal ni. Dari riwayat yang mengatakan dia keluar 40. Hari pertama tu 40 satu hari sama dengan setahun. Kemudian yang kedua, satu hari sama dengan sebulan. Satu hari yang ketiga, satu hari sama dengan seminggu. Kemudian barulah hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang biasa. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Amr, dia kata dia tak tahu 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam
ka'annahu Urwatu bin Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikuhu thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laysa baina ithnaini adawah. Kemudian turunlah Allah mengutuskan Nabi Isa alaihi salam, Isa bin Maryam. Dia seperti Urwah ibnu Mas'ud. Nabi Isa ni rupa dia sama dengan Urwah ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal dan membunuhnya. Kemudian manusia hidup selama 7 tahun, di mana di antara 2 orang tidak ada permusuhan. Jadi ini akan berlaku pada akhir zaman. Dajjal turun duk 40 hari pertama mula-mula setiap kali kita berpandukan riwayat yang lain. Tapi dalam riwayat Abdullah bin Amr, dia kata kita tak tahu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala utuskan, turunkan Nabi Isa ibn Maryam. Kemudian dia akan cari Dajjal, dia akan kejar Dajjal, dan dia akan bunuh Dajjal. Bunuh dekat Babuluddin yang sekarang ini berada di Palestin. Sekarang ini ada di Palestin. Dan sekarang ni pun kita sudah lihat fitnah akhir zaman ini, fitnah akhir zaman, yakni pelbagai bentuk musibah berkumpul di belah Syam, di Syria dan di Palestin, serta sebahagian daripada Lebanon. Itu semua kawasan fitnah akhir zaman. Sampai hari ini di Syria masih lagi belum selesai. Cuma kita terpesong, fokus kita disebabkan ISIS atau yang mereka yang mengisytiharkan khalifah di Iraq, sehingga banyak tertumpu kepada Iraq. Padahal asalnya mereka pergi berjuang di Syria. Ramai pejuang-pejuang mujahidin masuk ke Syria untuk bantu saudara-saudara Islam di Syria. Tapi apabila berlaku macam-macam lah, kita pun tahu sebelum daripada ni kumpulan mujahidin ada banyak, dan agak sukar mereka duduk di bawah satu panji. Terutamanya satu grup yang disebut sebagai ISIS dulunya, ataupun ISIL, ISIS ataupun ISIL. Nah, kemudian berlaku, dia pun pergi dekat Iraq dengan tentera dia yang hanya beberapa ribu orang. Dikhabarkan bahawa dia mengalahkan tentera Syiah Al-Maliki di sana selama 30,000 orang. Kita pun tengok, hebatnya, hebat. Tapi kalau berdasarkan perkataan wallahu ta'ala alam, ulama-ulama yang ada di sana, mereka meragui sebenarnya kedudukan dan keupayaan ISIS itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi hari ini timbul beberapa pertikaian, dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa bai'ah yang berlaku itu tidaklah valid, dan satu fatwa telah dikeluarkan pun oleh Majlis Ulama Indonesia, kerana ada kecenderungan yang sangat kuat daripada rakyat di sana untuk membai'ah kumpulan-kumpulan NGO dia ni. Banyak yang membai'ah grup sana dan malah mengkafirkan orang yang tidak bersama dengan khalifah. Itu fitnah yang berlaku. Natijah daripada tu, fokus sekarang pergi kepada Iraq. Padahal musibah yang besar yang berlaku
ialah di Syria. Di saat Bashar Assad mengebom rakyat dia dengan bom barrel, orang dah tak ambil kisah. Sekarang ni keluar pula salah seorang daripada juru gambar Bashar Assad, juru gambar rejim. Dia berpaling tadah dan dia mengeluarkan gambar-gambar tahanan kaum muslimin yang ditahan di Syria. Dan kita tengok sangat-sangat dahsyat dan mengerikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin di Syria. Mereka masih lagi berada dalam suasana perang. Cuma fokus kita tidak berada di sana sekarang ni. Sebab tu kita kata semalam, gencatan doa berlaku sebelum gencatan senjata. Umat Islam ni sebelum orang berhenti perang, doa dia berhenti dah. Patutnya dia tak berhenti lagi doa, tapi dah berhenti daripada doa. Pasal boleh jadi dia rasa dah lama sangat dah perang. Nabi SAW sebut fitnah akhir zaman yang akan berlaku di Syam, yang mana masanya sangat panjang. Peperangan itu berlaku dalam masa yang panjang, sehingga apabila menang pun orang yang menang itu tidak gembira dengan kemenangannya disebabkan banyaknya korban yang ada pada mereka. Makna kalau kaum muslimin itu menang, mereka tidak terlalu gembira sebab terlalu ramai korban dari kalangan mereka. Itu fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita se-Islam di sana. Buka Facebook, cari juru gambar tu, nama dia Caesar, nama dia Caesar. Stand with Caesar. Dia keluarkan gambar-gambar tahanan yang ada di penjara Syria. Allahu Akbar. Kita tengok sangat-sangat takut. Bahkan kanak-kanak tu ditorture dalam siksaan penjara dengan cara yang begitu dahsyat dan mengerikan. Mereka tidak diberi makan. Dia tunjuk gambar ramai, dan dia kata dalam penjara 150,000 sedang menunggu nasib yang sama. Makna akan mati dalam keadaan begitu dahsyat. Dia tak tahan tengok boleh jadi, lalu dia berpaling tadah, kemudian disebarkan gambar tersebut nak membuktikan kekejaman rejim Bashar al-Assad. Jadi kita tidak tinggal pada kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Syria dan juga di Gaza. Sehingga orang kata kedahsyatan yang paling besar di Syria ialah apabila berada dalam penjara mereka. Lebih baik dibunuh dalam peperangan daripada masuk penjara rejim. Sebab masuk penjara, mereka tu memang mereka menikmati siksaan mereka terhadap kaum muslimin dengan torehnya, dengan rokok tu benda biasa je. Sehingga saya ingat ada satu kesan tu yang hancur hangus kaki dia tu, seolah-olah macam diletak dengan api MIG tu. Orang yang saya pun Allahu Akbar, nak tengok gambar pun tak sanggup. Tapi berdoalah kepada saudara-saudara kita di sana, jangan putus daripada doa, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat daripada mereka kesiksaan. Itu yang berlaku. Dan fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal. Sehinggalah turun Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal.
Selepas daripada tu barulah fitnah semua ni terangkat daripada umat manusia, dan Nabi Isa akan duduk, manusia akan hidup dalam keadaan aman selama 7 tahun, di mana tidak ada di hatinya, tidak ada permusuhan antara dua orang. Baik, kemudian thumma yursilullahu ta'ala, thumma yursilullahu ta'ala rihan baridah min qibali syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qabadathu hatta law anna ahadahum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Kemudian selepas daripada hidup aman 7 tahun, maka Allah mengirimkan angin yang sejuk dari arah Syam, sehingga tidak ada manusia di muka bumi yang hatinya masih ada kebaikan, walaupun hanya seberat zarrah, ataupun iman sebesar zarrah, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya. Illa taqbidahu hatta illa qabadathu, kecuali angin tersebut akan mencabut nyawanya. Sehingga kalau ada di antara kamu yang masuk ke dalam perut gunung, lari bersembunyi, ataupun mereka berada bersembunyi dalam gunung, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka angin itu akan masuk ke situ sehingga angin itu mencabut nyawanya. Yang tinggal hanya manusia, seperti burung tidak berakal. Yang tinggal seperti wa yabqa syirarun nasi fi khiffatit tayr wa ahlamis siba' la ya'rifuna ma'rufa. Yang tinggal apa dia? Yang tinggal manusia yang berada seperti burung yang tidak berakal, atau seperti akal binatang buas. Kenapa? Sebab hidup mereka pada masa itu tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Burung macam mana burung? Pagi itu pergi, yang penting kenyang, balik kenyang, tak kira dah nak makan mana, apa dia nak makan, tak kisah. As-siba' jelas, ahlamus siba' ialah mereka hidup dalam ahlam ni, mimpi atau keinginan. As-siba' binatang buas, hidup macam binatang buas. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa, bunuh sana bunuh sini, tak ada kahwin sana kahwin sini, tak pakai terus, macam binatang hidup mereka. Mereka hidup seperti binatang. Lalu kemudian fayatamathalu lahumus syaitan fayaqulu ala tastajibun fama ta'muruna. Kemudian syaitan pun menjelma pada mereka, dan syaitan berkata, ala ta'muruna ala tastajibun. Syaitan kata apa? Syaitan kata, apakah kamu tidak mentaati aku? Mereka pun bertanya, apa yang kamu perintahkan? Fama ta'muruna. Syaitan pun memerintahkan mereka, faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Syaitan memerintahkan mereka supaya menyembah berhala. Dah jadi dah. Orang yang beriman dah tak ada, tinggal orang yang jahat,
dan kemudian mereka pun menyembah berhala. Ni akhir zaman berlaku. Bila sembah berhala, pada saat itu rezeki mereka, wahum fi dzalika darun fi rizqihim, mereka diberi rezeki yang melimpah dan hidup mereka sejahtera. Tengok nikmat banyak, sehingga dia tak sedar dia berada dalam kesesatan. Ni kita belajar sebelum ni, kita panggil apa ni? Nikmat yang Allah bagi supaya manusia jadi jauh daripada Allah. Apa dia? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami biarkan dia dulu, kami bagi istidraj kepada mereka, bagi nikmat, bagi hidup baik, bagi mudah, hiduplah mereka dalam keadaan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala apabila nak mengazab mereka, macam hadis yang kita baca semalam, Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan Allah memberikan kepada mereka sebab untuk diazab. Kalau mereka lakukan sebab tersebut, layaklah mereka untuk diazab oleh Allah. Ini sebahagian daripada hikmah istidraj. Kalau kita kata kenapa Allah Ta'ala buat begitu, itu adalah termasuk dalam keadilan Allah, supaya Allah mengazab mereka disebabkan apa yang mereka lakukan, dan Allah berkehendak dia setimpal dengan kemungkaran dan juga kekufuran yang berlaku pada mereka. Baik, jadi mereka ni hidup dalam keadaan aman, rezeki melimpah-limpah. Pada saat itu, thumma yunfakhu fis sur, datanglah apa yang kita nak sebut pada pagi ni, baru masuk yang berkaitan dengan bab kita. Kemudian ditiupkan sangkakala, maka tidak ada yang mendengarnya kecuali dia memiringkan dan mengangkat lehernya. Bila mereka dengar, mereka pun mengangkat lehernya. Lelaki yang pertama mendengarnya adalah orang, dia terjemah sini salah ni, yang menyetubuhi dubur untanya. Salah terjemahan dia. Yalutu hawda ibilihi ni maknanya dia membaiki tempat minum untanya. Jauh makna dia. Disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi syarah kepada hadis ni, sebab dia ambil ringkasan saja. Mungkin penulis kita ni dia ambil ringkasan kepada Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi, tapi bersama saya ni syarahan penuh. Dia ada 3 jilid. Ni kitab kita ni 1 jilid. Ni 3 jilid bersama tahqiq, nota kaki yang banyak. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yalut ma'nahu yatinu wa yuslihu. Yatinu wa yuslihu, dia meletakkan tanah dan membaiki hawda ibilihi. Mana tadi? Yalutu hawda ibilihi, dia membaiki haud ni kolam, membaiki kolam tempat minum unta dia. Tengah-tengah baiki tu, tengok, dengar, maka dia yang mendengar tiupan sangkakala. Qala, Nabi kata, fayas'aq, maka lelaki itu pun mati. Mereka itu, lelaki itu mati. Wa yas'aqun nas, dan kemudian manusia pun mati. Semua manusia mati. Dengan tiupan sangkakala itu, semua manusia pun mati.
thumma yunzilullahu ta'ala. Waktu kita ni dalam bab buku terjemahan, bukan kita tak nak bagi baca, tetapi kadang-kadang ada terjemahan yang silap pada terjemahannya. Sebab tu yang paling baik ialah kita kembali kepada asal. Kembali kepada asal yang ada dalam bahasa Arab. Kalau ada kita kemusykilan dan sebagainya, rujuklah siapa-siapa yang ada kitab asal, kita baca dua-dua. Dan perkara ni bukan satu kitab ni saja yang berlaku. Banyak, oleh kerana mungkin industri penterjemahan ni ataupun terjemahan ni dah jadi satu industri. Kemudian ramai nak keluarkan kitab terjemahan. Satu. Yang kedua, boleh jadi tidak ada yang menyemak terjemahan-terjemahan ini sebelum dia dicetak dan sebagainya. Makna yang menyemak dari sudut ketulusan ataupun ketepatan serta apa yang berlaku. Kadang-kadang banyak dia lari daripada makna dia, jadi perlu untuk kita perbetulkan. Bukan ni saja, sebab tu saya suka kalau terjemahan sama ada Quran ke dakwah ke mana, kita bawa dua-dua kitab, yang Arab dan Melayu. Arab dan Melayu ni sama-sama kita boleh baca teks dia, saya tak kena print. Ni beli kitab ni boleh baca bahasa Melayu, nota ada dah. Cuma kalau ada kesilapan tu kita baiki. Baik, siapa yang ada pada terjemahan dia tadi menyetubuhi dubur untanya, minta baiki, iaitu membaiki tempat minum untanya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Lepas daripada mati semua, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan. Yursilullahu matara ka'annahu til. Seolah menurunkan hujan bagaikan awan kabut yang tebal. Maka jasad-jasad manusia fatambutu minhu ajsadun nas, kemudian tumbuhlah jasad-jasad manusia daripada air yang turun tadi. Turun hujan, maka hujan tersebut menumbuhkan manusia. Mereka tumbuh sepertilah kita kata tumbuhnya cendawat selepas hujan. Bila kena tu, maka terbentuklah manusia-manusia. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kali keduanya, tiba-tiba manusia bangun, yanzurun, bangun, dan mereka bangun dan melihat. Bangun dan melihat. Asal yanzurun di sini ialah yantazirun, kalau tak silap saya. Dia juga boleh jadi dalam bentuk, dalam makna bangun dan mereka menunggu-nunggu. Qiyamun, yanzurun di sini bangun dan menunggu-nunggu saat mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bangun ni duk tunggu, macam orang nak putus kes. Duduk di padang mahsyar tu tunggu apa yang nak berlaku selepas daripada ini. Itu keadaan manusia. Thumma yuqalu ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Kemudian dikatakan kepada manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, halummu, datanglah kepada Tuhan kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum, berhentikanlah mereka, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya tentang amalan-amalan mereka. Thumma yuqal, dikatakan, akhriju ba'san nar, keluarkanlah dari mereka orang-orang yang akan menghuni neraka. Fayuqal, dikatakan, ditanya kepada Allah, kam min kam, dari berapa, nisbahnya ahli manusia dengan ahli neraka. Hadis ni riwayat apa? Riwayat Imam Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menjawab, 1999 dari setiap 1000 orang. Dari 1999 ahli neraka, 1/1000 ahli syurga. Sikit dia penduduk penghuni syurga ni, bandingan dia dengan penghuni neraka, nisbah satu dia 999. Daripada setiap 1999 ahli neraka, satu saja penghuni syurga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari bilangan yang sedikit itu. Sangat sedikit ahli syurga dan sangat ramai ahli neraka. Tak payah susah tengok bandingan ahli masjid dengan ahli konsert. Kita dah heran orang nak boikot menunjukkan solidariti mereka terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Dia boikot McD, dia boikot Starbucks, dia boikot Tesco. Tapi anehnya sampai ke masjid pun dia boikot. McD kosong, Starbucks kosong, Tesco kosong, masjid pun kosong. Ni kita hairan ni, patut dah jadi image orang bergurau dalam atas. Kosong belaka. Yang penuhnya dataran. Duk Palestin, rokok ada di tangan. Dia boikot McD tapi rokok ada duk mulut. Hal ni peluru lagi dahsyat ni. Cerita bab boikot ni kan, Allahu Akbar. Kita pun tak tahu siapa pecah stesen minyak. Kita boikot pecah stesen minyak ni, tunjuk hebatnya dia pergi makan nasi kabu dalam McD. Cerita boikot punya pasal. Tapi rokok tak ada orang boikot senyap. Sambil-sambil duk boikot tu, duk cucuk rokok lagi. Padahal keuntungan mereka yang paling besar tu bisnes rokok. Ni milik Yahudi ni, bisnes rokok. Jadi kalau nak kumpul tak payah pergi dataran Merdeka. Patut kumpulnya, kalau nak suruh Yahudi tu takut, mari kumpul dekat masjid ni, baca kunut nazilah sama-sama, baru jadi. Ni masjid pun kosong, tapi tak tahu sampai bila lah boikot. Banyak kali dah orang boikot. Mudah-mudahan kali ni panjang sikit pada sebelumnya. Baik, bandingan ahli syurga dengan ahli neraka berapa? Setiap 1000 satu syurga, 999 ahli neraka. Hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fayuqala fadzalika yaumun yaj'alul wildana shiba wa dzalika yaumun yukshafu an saq. Itulah hari di mana kanak-kanak menjadi beruban, dan hari itu adalah hari di mana betis akan terbuka. Yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud wa hum la yastati'un. Akan dibuka betis, ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana sifat dan kaifiatnya wallahu taala a'lam. Dan mereka akan diminta untuk bersujud kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam riwayat Imam Muslim ditanya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma baina nafkhataini, ma baina nafkhatain, apakah apa yang ada di antara dua, jarak di antara dua tiupan sangkakala. Kan kita kata dua. Ada pandangan yang kata 3, tapi hadis ni yang mengatakan 2. Yang pandangan kata 3 tu, mereka menyertakan satu lagi bunyi
sangkakala yang menggemparkan, yang mematikan dan menghidupkan. Tapi yang berpandangan dua, mereka kata yang menggemparkan dan mematikan itu satu, tapi sifatnya tidak berbeza. Maknanya gempar, mati, kemudian bangkit. Itu yang berlaku. Ditanya apa jarak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma bainan nafkhataini, di antara dua tiupan arba'in, ada 40. Qalu ya Aba Hurairah, mereka tanya wahai Abu Hurairah, berapa jarak di antara dua tiupan sangkakala? Abu Hurairah kata abaitu maknanya aku tak boleh jawab. Aku tak boleh jawab. Orang tanya 40 bulan, dia kata aku tak boleh jawab. Qalu 40 aman, 40 tahun, dia pun kata aku tak boleh jawab. Abu Hurairah kata aku tak boleh jawab, maka Imam Al-Qurtubi menyatakan antara dua sebab. Yang pertama, boleh jadi dia tahu tapi dia tak boleh bagi tahu. Boleh jadi dia tahu tapi dia tak boleh bagi tahu. Ada. Yang kedua, boleh jadi dia tak boleh bagi tahu sebab memang dia tak tahu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu. Yang kenapa ulama kata pandangan pertama boleh diterima, boleh jadi sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, Abu Hurairah kata, aku menyimpan dua bekas daripada ilmu akhirat, min ilmi sa'ah. Aku ada dua bekas daripada ilmu as-sa'ah, ilmu akhirat. Fa amma ahaduhuma, salah satu daripadanya, fa basastu, aku buka bekas tersebut dan aku ajarkan kepada manusia. Wa ammal akhar, satu lagi Abu Hurairah kata, falau basastuhu laquti'a minni hadzal bal'um, kalaulah aku sebarkan dia maka akan terputus urat leherku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku ada simpan dua bekas daripada ilmu akhirat. Yang pertama, aku sebarkan pada manusia. Yang kedua, dia kata kalau aku khabarkan, nescaya akan terputus daripadaku urat leher. Makna tempat majrat ta'am, tempat makan dia. Apakah itu? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh jadi ada pesanan daripada Nabi kepada Abu Hurairah yang kita tak tahu, tapi khusus untuk Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga dia berkata, kalau satu lagi aku bagi tahu akan terputus urat leherku. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam riwayat yang lain berkaitan dengan Abdullah bin Amr, dia berlalu membacakan hadis, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutu kama yambutul baql." Qala wa laysa syai'un minal insan illa wa yabla illa 'azman wahida la ta'kuluhul ardu abada. Merujuk kepada manusia akan tumbuh daripada satu tulang yang tidak hancur, yang disebut sebagai ajbuz zanab. Itulah hujung tulang belakang mereka, hujung sulbi mereka. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan bab ayat wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, maka
apabila sangkakala ditiup sekali lagi, tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Yang ini disebut sebagai menunggu, bukan melihat, menunggu. Yang zurun asal daripada yang tazirun. Baik, ulama berbeza tentang siapakah yang akan dibangkitkan, atau sebelum daripada tu ayat illa man sya-Allah, apabila ditiup sangkakala ada pengecualian orang yang tak mati. Mereka ada pengecualian yang tidak terkesan dengan sangkakala tersebut, tapi akan mati jugalah sekali, cuma tidak mati tentang pada tiupan sangkakala. Sebab Allah memberi pengecualian kepada mereka. Siapa dia mereka? Ulama berselisih pendapat. Siapakah mereka? Ada yang kata malaikat. Qila humul malaikah. Ada yang kata malaikat. Kemudian ada yang kata al-anbiya, para nabi. Makna ruh para nabi tidak terkesan. Wa qila humus syuhada, itu mereka syuhada yang hidup di dalam syurga. Mereka hidup dalam kehidupan mereka. Wa humul marwi an Ibni Abbas annal istithna li ajli syuhada fa inna Allah ta'ala yaqul hubal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah. Maknanya tiupan sangkakala ni bukan sekadar mematikan apa yang kita anggap kehidupan di dunia, bahkan semua kehidupan di dunia, ada di bumi dan juga di langit. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Di langit dan di bumi semua mati belaka. Illa man sya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati lagi. Tapi kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup akan merasai mati. Semua yang hidup akan merasai mati. Baik. Para ulama disebut di sini berbeza fil mustathna, tentang mustathna. Dia terjemah di sini mustathna pada giliran yang kedua, bukan giliran yang kedua. Mustathna di sini bermakna istithna yang dikecualikan, yang dikecualikan. Dia terjemah yang kedua disebabkan asal perkataan mustathna, bukan musanna, bukan orang yang di kedua, giliran yang kedua, tetapi yang dimaksudkan ialah yang dikecualikan daripada meninggal di saat tiupan sangkakala itu. Ada yang kata ialah para syuhada, tapi kata Syekhuna Abul Abbas, tidak ada suatu pun yang sahih menyatakan siapa yang terkecuali dalam ayat tersebut, melainkan kita serahkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata sebahagian daripada ulama yang tinggal Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Kemudian mati Jibril, Mikail dan Israfil. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada malaikat maut, matilah kamu pula. Dan akhirnya malaikat maut sendiri pun mati. Hadis ini diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata juga bahawa mereka adalah malaikat yang memikul arasy Allah Azza wa Jalla, juga dikecualikan. Dan ada banyak pendapat berkaitan. Sebahagiannya mengatakan bahawa makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di dalam syurga juga tidak terkesan.
daripada tiupan sangkakala, kerana mereka itu diciptakan untuk alam akhirat, bukan berkaitan dengan alam dunia. Wallahu ta'ala alam. Itu semua pengecualian yang disebut oleh para ulama berdasarkan istiqra' pembacaan yang mereka ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi hadis itu menceritakan tentang binasanya manusia. Insya-Allah dalam bab yang lain seterusnya kita akan bincangkan apabila manusia binasa semua, mati semua, yang tinggal hanyalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Detailnya insya-Allah kita akan bincangkan dalam bab yang seterusnya pada muka surat 120 nanti insya-Allah. Baik, sekadar telah dulu perbincangan kita tentang kejadian hadis akhir zaman dan juga kejadian matinya sekalian manusia. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita tentang perjalanan hidup kita yang sebenar dan hakikat kehidupan kita, bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang baik dari Allah, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan daripada Allah pada agama, pada keluarga dan juga kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.